لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Salah faham terhadap amalan syirik. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, tindakan, perbuatan dan juga amalan-amalan yang manusia buat tu yang terjebak, terjatuh dan terjerumus kepada lembah kesyirikan ini kerana apa? Kerana salah faham. Tak faham benda tu jadi syirik. Kalau tentang masalah agama kafir tu memang mereka dah kafir. Kadang-kadang salah faham daripada kalangan orang Islam sehingga menyebabkan sesuatu tindakan mereka tak nampak benda tu boleh membawa, boleh mengundang kepada kesyirikan hasil daripada salah faham. Buat benda ni tak syirik lagi, tak apa lagi, asalkan kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberi bekas, yang berkuasa menentukan, memakbulkan, memenuhi sesuatu hajat. Tetapi dia jadikannya sebagai perantaraan, jadikan ianya sebagai satu wasilah. Ini kerana salah faham. Kita dah bahas dengan panjang tentang masalah wasilah dan juga tawassul dan juga istighatsah. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, sebab apa berlakunya syirik? Kalau kita tengok di zaman para nabi, kerana mereka menjadikan perantaraan. Adapun orang Islam kita juga yang boleh terjebak ke lembah kesyirikan ini, mereka menjadikan sesuatu benda itu juga sebagai perantaraan. Dengan anggapan mereka, kita bukan beriktikad benda itu ataupun makhluk memberi kesan dan memberi bekas. Akhirnya macam seolah-olah macam samalah juga antara tindakan mereka dengan golongan yang telah disebut oleh Allah Ta'ala sebagai golongan musyrikin, menjadikan makhluk sebagai perantaraan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melantik makhluk sebagai perantaraan untuk mendampingkan diri dengan Allah. Okey, terus. Terdapat beberapa amalan pemujaan dan penghormatan yang keterlaluan diberikan kepada kubur di beberapa tempat dalam negara Islam, dan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah harus dan tidak mengundang kepada syirik. Mereka kata perbuatan tu okey, bukan kita anggap dia Tuhan. Dia boleh memperkenankan doa dan permintaan. Jadi mereka berdalilkan, berhujah dengan kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebahagian sahabat. Hasil daripada pendalilan itu tidak sahih. Sahabat buat ni, buat apa dia, masjid atas kubur. Lepas tu pergi ke kubur, buat kemah. Nanti kita baca satu persatu. Sedangkan riwayat-riwayat yang dikemukakan itu tidak sahih. Lalu riwayat yang tidak sahih itu menjadi sandaran kepada mereka untuk mengharuskan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara bid'ah yang boleh mengundang kepada kesyirikan. Okey, terus. Amalan tersebut ialah yang pertama, para sahabat pernah membina sebuah masjid di atas sebuah kubur pada masa hayat Rasulullah SAW. Tetapi baginda tidak membantah dan tidak pula mengarahkan dia dimusnahkan. Ini sebahagian daripada sandaran mereka, pegangan mereka dan dalil yang dipegang oleh mereka. Okey, terus. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah meletakkan satu kemah di atas kubur Zainab binti Jahsy. Terus. Yang ketiga, Utsman bin Affan pernah membina kemah besar daripada bulu di atas kubur Al-Hakam bin Abi Al-As. Yang keempat, Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah meletakkan kemah besar daripada bulu di atas kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kelima,
Fatimah binti Al-Husain, isteri Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pernah meletakkan satu kubah di atas kubur Al-Hasan untuk satu tempoh tertentu dan kemudian dibuang. Yang keenam, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyuruh dibina kemah besar daripada bulu di atas kubur saudaranya Abdul Rahman ketika beliau meninggal di Dua. Okey, terus. Bagi menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan. Okey. Jadi hujah-hujah yang mereka pegang yang membawa kepada pemujaan kepada kubur ini, tentang riwayat-riwayat yang kita ketengahkan tadi, para ulama hadis membantah riwayat tersebut. Kalau sekiranya ada sebahagian pihak, golongan yang tertentu, kita tak sebut golongan mana, pihak mana, kalau hadis yang sahih tetapi bertaraf ahad, hadis ahad, sahih tapi ahad, bukan mutawatir, pun mereka tak pegang. Mereka kata tidak, hadis ahad tidak boleh menjadi sandaran bab akidah, menentukan kufur ataupun Islam, tak dipegang. Nak menjadikan sandaran tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Taala di dalam hadis menyebut Allah fis sama'. Hadis Jariyah tu kan, bila Rasulullah test dia, man ana, lalu dia jawab anta Rasulullah. Lalu soalan yang kedua yang dikemukakan oleh Rasulullah, aina Allah fis sama'. Ada riwayat Muslim, ada di dalam Muwatta' Imam Malik, tapi mereka kata hadis ni tak boleh jadi hujah sebab hadis ahad. Tetapi riwayat-riwayat yang tak sahih ni mereka jadi hujah pula untuk melakukan sesuatu perkara bid'ah. Contohnya ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila sahabat datang bertemu dengan Nabi, ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana kedudukan ayahku di zaman jahiliah dulu, masa mati kan? Dia kira ahli syurga ke ataupun ahli neraka? Sebelum Rasulullah diutuskan. Hadis ini ada di dalam riwayat Muslim di dalam Kitabul Iman. Kita dah belajar dah masa kita belajar di Taman Impianau dulu. Sebelum buka sekolah ni lagi. Hadis ni dah kita bahas panjang. Jadi sahabat Rasulullah menjawab, finnar, ayah kamu dalam neraka. Lalu dia pun berpaling, falamma walla. Bila dia berpaling, Rasulullah tengok dia menangis, sedih sebab Rasulullah bagi jawapan ayah dia masuk neraka. Mesti sedih ha? Rasulullah kata panggil balik. Bila dia datang balik, Rasulullah kata, inna abi wa abaka finnar. Bukan saja ayah kamu, ayahku dan juga ayah kamu, kedua-duanya masuk neraka. Jadi kalau berpegang kepada hadis ini secara zahir, berpegang kepada hadis ini bahawa ayah Nabi masuk neraka. Tapi golongan ini kata hadis ini tak boleh pakai walaupun sahih kerana taraf dia ahad. Beberapa orang perawi, bukan sampai bab mutawatir. Bab akidah mesti hadis mutawatir. Apa yang saya nak ketengahkan di sini, maka dalam bab riwayat yang tak sahih pun tak dipegang juga. Tak boleh menjadi sandaran, tidak boleh menjadi sebagai dalil. Sebab dia kita membincangkan isu akidah. Cuma kalau bagi orang yang tak dengar lagi penjelasan tentang hadis kedudukan Nabi ini, kedudukan ayah Nabi sama ada syurga neraka, saya ulang balik takut jadi keliru. Saya dua ni orang suka viral kan. Dia potong sikit dah viral kan, dia tak dengar penjelasan yang penuh. Saya dah buat kesimpulan tentang pandangan para ulama tentang kedudukan ayah Nabi. Tentang kedudukan ayah Nabi ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, dia panggil Ahlul Fatrah. Maknanya Ahlul Fatrah ini, mereka berada di tengah-tengah di antara 2 Nabi. Sebagaimana yang disebut di dalam Jauharatul Tauhid. Duduk di tengah-tengah Nabi. Maknanya tak sempat dengan Nabi yang terdahulu dan tak sempat bertemu dengan Nabi yang kedua, Nabi yang berikutnya. Mereka lahir di antara 2 zaman. Tak sempat bertemu Nabi. Jadi maknanya Ahlul Fatrah ini Allah Ta'ala beri kemaafan kepada mereka walaupun mereka syirik, walaupun mereka sesat, sebab mereka tidak ada maklumat. Berdalilkan kepada ayat Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala mengazab, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula.
kami tidak mengazab sesuatu kaum sehingga kami membangkitkan seorang rasul. Kerana rasul ini peranannya wa ma khalaqtu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Pada setiap umat itu kami membangkitkan seorang rasul. Tugas rasul ni ajak orang supaya menyembah Allah dan menjauhkan diri daripada taghut. Jadi demo ni nak faham macam mana ahli fatrah rasul tak sampai maklumat, tak sampai ajaran, tak sampai risalah. Macam mana dia nak faham tentang akidah? Lalu diberi kemaafan. Lalu diberi kemaafan kerana berdalilkan kepada ayat Quran, kami tidak mengutuskan, tidaklah Allah Ta'ala mengazab sesuatu kaum sehingga Allah Ta'ala bangkit seorang rasul. Jadi mereka tak sempat bertemu dengan mana-mana rasul, sama ada rasul sebelum ataupun kemudian. Tetapi pendapat ulama, pendapat yang kedua kata ayah Nabi ni memang masuk neraka. Pertamanya hadis ni sahih, walaupun dia ahad. Pendapat pertama, okey, diberi kemaafan ibu ayah Nabi. Sebab mereka ayah Nabi Nabi lahir setelah ayah dah meninggal. Dan ibu Nabi pula sebelum Rasulullah diutuskan menjadi rasul ketika umur Rasulullah 6 tahun, tak jadi rasul lagi. Rasulullah tak sampaikan kepada dia lagi. Sebab tu diberi kemaafan. Tetapi di dalam kitab Kaukabul Wahhaj, syarah kepada Sahih Muslim, menyebut alul fatrah dia terbahagi kepada 3. Alul fatrah dia terbahagi kepada 3. Pertamanya alul fatrah yang syirik, mereka kafir. Yang keduanya alul fatrah yang mengubah ajaran asal Nabi Ibrahim. Yang ketiga, alul fatrah yang kosong daripada mengiktiqad mana-mana agama, mana-mana Tuhan. Ya'ishuna hina ala ghaflatin. Dia hidup di dalam keadaan lalai, dalam keadaan lara. Lara di sini maknanya, ghaflah di sini dengan maksud sunyi daripada kepercayaan. Nak kata Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia pun tak tahu, tak ada orang yang nak menyampaikan kepada dia. Dalam waktu yang sama, dia tidak mengiktiraf berhala sebagai Tuhan. Sunyi daripada sebarang i'tiqad. Lalu dalam kitab itu kata, ahli fatrah yang ketiga baru diterima. Hak pertama, kedua tak diterima. Dia ada perbahasan lagi tentang ahli fatrah. Okey. Jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama kata kafir, masuk neraka lah. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama kata diberi kemaafan kerana alul fatrah, masuk syurga lah akhirnya, masuk syurga. Pendapat yang kedua kata masuk neraka berdasarkan kepada hadis ini, dan perbahasan alul fatrah tu terbahagi kepada 3. Pendapat yang ketiga disebut di dalam Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abu Daud, hadis yang sama, inna abi wa abaka finnar. Pendapat yang ketiga kata tawakuf, serah kepada Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi pengarang kitab Aunul Ma'bud kata ini pegangan i'tiqad yang paling selamat. Kita boleh pegang dengan pandangan ini. Maknanya ayah Nabi macam mana? Tak tahu, serah pada Allah. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kalau Allah Ta'ala nak beri kemaafan, Allah Ta'ala maafkan. Dan kita harap Allah Ta'ala memaafkan mereka, ibu dan ayah Nabi. Ahli fatrah kata, yang ketiga kata serah kepada Allah. Jadi tentang kedudukan ibu ayah Nabi ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama masuk syurga, pendapat yang kedua neraka, pendapat yang ketiga serah kepada Allah. Hak tu pegangan yang paling baik. Allah Ta'ala yang menentukan, terpulang kepada Allah. Okey. Jadi saya nak ceritakan riwayat ini tidak sahih menjadi pegangan sebahagian orang. Sedangkan hadis yang sahih pun mereka tak pegang kalau sekiranya hadis itu bertaraf hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Okey, terus. Bagi menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan. Yang pertama, riwayat yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur seorang sahabat, iaitu Abu Basir, diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah meriwayatkannya daripada Az-Zuhri secara mursal. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah dalam Dala'in An-Nubuwah.
menerusi dua jalan, iaitu daripada Musa bin Uqbah. Dalail nubuwah ni adalah nama kitab. Riwayat ini ada wujud didapati di dalam Dalail an-Nubuwah. Okey, terus Daripada Musa bin Uqbah, daripada Ibnu Syihab secara mursal sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Athakir dalam tarikhnya. Dan hadis mursal di atas tidak dapat dijadikan hujah sebagaimana yang diakui oleh ulama hadis. Maka hadis mursal itu terpontong sahabat terus daripada Nabi. Kalau mauquf terhenti pada sahabat. Kalau mursal ini terhenti kepada tabi'in. Jadi maknanya mursal, yang hadis mursal dalam isu ini, perbahasan ulama hadis tidak boleh diterima, tidak boleh dipakai, tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Okey, terus. Meskipun selamat daripada pertentangan, namun apa yang berlaku ialah ia jelas bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Bukhari yang langsung tidak menyebut tambahan berkaitan membuat masjid di atas kubur. Selain itu tidak Kadang-kadang hadis ini kita sebut mursal. Jelas Mursal dalam isu ini, dalam riwayat ini, maka ditolak oleh ulama-ulama hadis. Itu pertama. Dan hadis mursal juga sebahagiannya adalah sebahagian mursal termasuk di dalam riwayat yang tidak sahih. Yang kedua, kadang-kadang riwayat itu sahih ataupun hadis itu sahih, tetapi tambahan itu tidak sahih. Hadis itu sahih, di sudut teks dia, matan dia sahih, tetapi tambahan kepada matan tidak sahih. Kita dah bahas panjang di dalam pengajian hadis. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu hadis tentang kelebihan mengambil kelebihan wudu. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Dalam riwayat yang lain, inna ummati yuda'auna. Tadi ya'tuna, umat aku datang pada hari kiamat. Riwayat yang kedua, sesungguhnya umat aku, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Umat aku disuruh, dipanggil pada hari kiamat di dalam keadaan muka tangan kaki mereka bercahaya, kesan daripada mengambil ismahyang. Ghurran ataupun ghurrah ini maknanya warna putih yang ada kepada muka kuda. Tuan pernah tengok kuda kan? Muka kuda kan badan dia hitam ataupun coklat, tetapi ada muka yang kuda dia pun warna putih, dan badan dia hitam ataupun coklat, lebih-lebih lagi hitam, tapi ada kuda yang kaki tangan putih. Ini melambangkan satu kuda yang besar, kuda yang istimewa, yang hebat, yang sangat digemari oleh orang Arab pada zaman dulu. Jadi Rasulullah membuat satu kiasan bahawa umat aku kesan daripada ambil sembahyang ni macam kuda tu, rupa kuda tu, muka badan dia hitam tapi muka kaki tangan putih. Dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Malik di dalam Muwatta, bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, di akhirat nanti kamu kenal ke antara umat kamu dengan umat Nabi-Nabi yang lain? Dah berhimpun ramai kan, daripada umat Nabi Adam lagi, boleh kenal ke? Rasulullah kata, adakah kamu tidak boleh mengenali antara kuda kamu dengan kuda-kuda orang lain? Jadi Rasulullah kenal umat Nabi Muhammad ni kesan cahaya daripada wudu. Okey, di dalam hadis Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari memang sahih lah hadisnya. Cuma tambahan kepada hadis itu tidak sahih. Inna ummati yuda'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Berhenti situ. Faman istata'a an yutila ghurratahu fayaf'al. Yang tu tambahan daripada Abu Hurairah. Ini kajian para ulama hadis. Itu bukan hadis. Mungkin kita timbul persoalan, kemusykilan. Adakah Abu Hurairah mereka-reka terhadap hadis? Rasulullah tak kata pun. Kan man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mereka hadis, hendaklah dia menempatkan tempat dia di dalam neraka.
Abu Hurairah juga riwayat hadis tu. Dia duk dengar dengan Rasulullah. Bahayanya menyandarkan sesuatu kepada Nabi kalau bukan ianya daripada Nabi. Apa maksud? Abu Hurairah bermaksud dia nak huraikan hadis, bukan dia reka hadis. Dia tak kata pun ini hadis Nabi. Bila ulama-ulama hadis buat kajian bahawa hadis tu sampai setakat tu je. Famanis tata'a ayutila ghurratahu, barang siapa yang nak menambahkan, nak melebarkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Abu Hurairah nak bermaksud cahaya sampai sini. Kalau muka sampai hak sepadan muka yang wajib. Siapa-siapa nak lebih lagi cahaya muka di akhirat esok, Abu Hurairah kata tambah lagi lah sampai ke ubun-ubun. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i pun sunat sampai ke ubun-ubun, wajib sampai sempadan muka je. Kalau tangan, wajibnya sampai ke siku. Disunatkan untuk mendapatkan ghurrah tadi, muhajjalin tadi, sampai ke atas. Kaki wajib sampai buku lali. Sunatnya tambah sampai pertengahan betis. Apa yang nak dimaksudkan di sini dan nak diterangkan, tambahan itu tidak sahih. Dia bukan hadis, tetapi perkataan Abu Hurairah. Dalam bab ini pun ada tambahan. Tambahan tu Imam Bukhari tak sebut, tak sahih. Tambahan itu tidak sahih. Okey, terus. Selain itu, tidak ada seorang tokoh ulama hadis yang menyebutkan tambahan tersebut ketika mengeluarkan hadis itu selain Musa bin Uqbah seorang sahaja. Meskipun demikian, ia jelas bercanggah dengan hadis-hadis lain yang mencapai tahap mutawatir maknawi yang menjelaskan larangan membuat binaan di atas kubur dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang melakukannya. Hadis-hadis tentang laknat itu pula dikeluarkan baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda hampir wafat. Hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang para sahabat buat masjid di atas kubur. Banyak hadis kalau kita tengok, khususnya di dalam Sahih Bukhari. Sebab apa? Bila buat masjid atas kubur, sambil ibadat tu, apa perasaan? Dia bercampur bau dengan pengabdian diri kepada Allah, menumpahkan kasih sayang, kecintaan kepada Allah, mahabbah kepada Allah, tawajuh kepada Allah, dalam waktu yang sama ingat kepada penghuni kubur duduk dalam tu. Itu yang kaum Nabi Nuh yang kita cerita hari tu. Mereka di samping sembah Allah dalam waktu yang sama, itu dia panggil syirik. Hati berbelah bagi antara menumpahkan kasih sayang kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk yang ada dalam kubur. Kenapa nak belah bagi? Hak makhluk dalam kubur ni kan orang yang soleh, wali, tok wali, orang yang hebat. Itu yang mari timbul. Kalau minta tolong atas manusia yang hidup pun boleh. Yang ada tanggungjawab nikah, kahwin, makan, minum, tidur, rehat, dia ada tanggungjawab sebagai manusia yang hidup. Tok wali yang mati ni tak ada tanggungjawab dah, tak ada tanggungjawab dah. Lebih-lebih lagi boleh tolong kita, dia kata. Lebih-lebih lagi dia boleh tolong. Hak hidup pun boleh tolong, hak mati dia tak ada tanggungjawab. Minta-minta doa, senang dia nak tolong. Kita duk ulang benda tu selalu sebab nak bagi faham betul-betul. Sebab mereka juga mempertikaikan program perkampungan sunnah. Ada baru-baru ada lagi 2-3 orang yang saya share dengan sahabat-sahabat. Ini bukan perkampungan sunnah, ini perkampungan punah, dia kata. Bila dia mau ulang, saya pun nak ulang juga. Saya akan ulang lagi beberapa kali. Nak pegang betul-betul benda ni salah di sudut agama Islam. Di mana bulatnya keyakinan kita kepada Allah kalau ada berbelah bagi. Sebab di dalam kita beribadat kepada Allah, dia kena ada beberapa perkara. Dia kena ada 3 paling kurang. Yang pertamanya khauf, kena takut. Yang keduanya mahabbah, cinta kepada Allah. Yang ketiganya raja. Bila kita sembahyang sebagai contoh, ibadat ni bukan sembahyang je. Ibadat ni banyaklah sebagaimana yang kita belajar pada pelajaran kita yang lalu. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwal wal af'al. Itu definisi ibadat. Contohnya kita sembahyang. Bila kita sembahyang bukan sahaja kena ada perasaan takut kepada Allah, dalam waktu yang sama kena ada cinta, kena ada kasih.
Jadi boleh tak kita bulat kepada Allah kasih itu kalau duk sembahyang buat masjid atas kubur? Apa perasaan yang mari? Tuan-tuan, balik ni sembahyang sunat di kubur balik ni. Dia mari perasaan apa? Contohnya malam ni terus buat. Terus boleh praktikkan. Nak takut kepada Allah ke takut kepada hak duk dalam kubur tu? Dia suruh sembahyang takut kepada Allah. Tapi kalau kita sembahyang atas kubur apa perasaan? Nak takut kepada Allah ke hak penghuni dalam kubur tu? Dah satu. Kalau pula kubur tu mak bapak kita sembahyang atas kubur. Dalam waktu yang sama ada tak mari perasaan masa tu? Sepatutnya kasih pada ketika sembahyang itu kasih kepada Allah, bukan penghuni dalam kubur. Kubur tok wali pula. Macam mana? Dia mari berbelah bagi kasih sayang. Berbelah bagi ketakutan, berbelah bagi kasih sayang, itulah syirik. Kalau kita bulat, dia hanya kepada Allah. Syirik ini kerana ada perasaan berbelah bagi. Syirkun ini maknanya menyekutukan. Menyekutukan bahawa bukan di sudut zat sahaja, termasuk di sudut perasaan ketika kita mengabdikan diri kepada Allah. Di sudut perasaan mesti berbelah bagi. Tak percaya lagi, tak ada yang tak kubur. Nak takut kepada satu lagi soalan. Ketika sembahyang atas kubur tu seorang-seorang, yang mana paling kita takut? Yang mana paling kita takut? Takut kepada Allah ke sampai menggigil tu? Ataupun tengok kiri kanan? Kalau nak tengok Allah Ta'ala kiri kanan, tak boleh. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Duk tengok apa tu? Datanglah pelepah ke daun ke ranting, dahan kayu jatuh, mesti melompat. Sebab apa? Takut tu dia lebih ke mana dah tu? Lebih ke mana dah takut tu? Lebih kepada makhluk. Sebab tu ulama-ulama dulu dia cukup jaga ulama salah ni. Dia cukup ketat sesuatu laluan, jalan, wasilah, perantaraan yang membawa kepada kesyirikan, dia potong awal-awal lagi. Walaupun kalau ada orang buat macam tu, tak terus kita kata kafir, dia kena tegakkan hujah dulu. Sebab apa kamu buat? Mungkin dia masalah dia jahil, dia tak ada maklumat, itu cerita lain. Kita tak terus mengatakan orang kafir. Cuma kita kata perkara yang membawa kepada kekufuran, yang membawa kepada kesyirikan, yang tu disekat. Bukan isu menuduh orang, menghukum orang, tidak. Sebagai langkah selamat, langkah jalan berhati-hati dan waspada. Sebab syirik ni masalah besar. Okey, terus. Lafaz yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar yang menjelaskan para sahabat membina masjid di atas kubur Abu Basir bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh 3 orang ulama penghafaz hadis, iaitu Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah, Ibnu Athakir dalam At-Tarikh, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Hadis berkaitan. Ibnu Hajar hanya menyebut para sahabat membina sebuah masjid berdekatan dengan kubur Abu Basir dan bukan di atas kubur Abu Basir. Membina masjid di atas kubur terdapat hadis yang sahih melarang dan melaknat pelakunya. Sebaliknya, membina masjid berdekatan dengan kubur menimbulkan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengikut niat orang yang membina masjid tersebut sendiri. Pembinaannya tidak dilarang semata-mata kerana pembinaan sebaliknya dilarang mengikut niat orang yang membinanya. Jika diterima lafaznya sahih namun dia tidak mendukung hujah golongan yang mengharuskan pembinaan masjid di atas kubur. Okey. Bina masjid atas kubur terang. Maknanya benda tu dilarang kerana ada hadis. Cuma berlaku khilaf daripada kalangan ulama buat masjid berhampiran dengan kubur. Yang tu ulama bahas tujuan apa dia buat. Kalau ada maksud sebagai pemujaan nak mengagungkan penghuni kubur, yang tu syirik. Tu tak boleh. Kalau secara kebetulan itulah tanah yang ada pun, tanah wakaf. Sebahagian orang diwakaf tanah untuk kubur, sebahagiannya tanah lagi dia kata lebih dia buat masjid. Kerana tu ya. Bukan di atas tujuan untuk mengagungkan penghuni dalam kubur. Kalau buat yang tu ada beza di sudut kedudukan hukum dia. Bukan buat masjid di atas kubur. Okey, terus. Jika diterima lafaz yang dikemukakan oleh Musa bin Uqbah dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, iaitu masjid tersebut benar-benar di atas kubur Abu Basir, ia juga tidak dapat diterima kerana kisah kematian Abu Basir berlaku sebelum tahun ke-8 sebelum pembukaan kota Mekah.
Hadis yang menjelaskan larangan membina masjid di atas kubur dikeluarkan oleh Rasulullah SAW 5 hari sebelum baginda hampir wafat. Kalau kata hadis itu dipertikaikan kedudukannya. Kalau diterima, hadis itu mansuh sebab Rasulullah larang buat bina atas kubur tu 5 hari sebelum dia wafat. Maka hadis ni 5 hari itu nasikh, yang pertama tadi mansuh, dibatalkan. Okey, terus. Dengan itu, untuk menjadikan kisah tersebut sebagai dalil tentang keharusan membina masjid di atas kubur langsung tidak kena pada tempatnya. Yang kedua, kisah Umar membina kemah di atas kubur Zainab binti Jahsy diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad daripada Muhammad bin Al-Munkadir, daripada Musa bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris daripada bapaknya. Namun begitu lafaz yang dikemukakan oleh Muhammad bin Al-Munkadir sama sekali tidak berpihak kepada golongan tersebut. Hal tersebut kerana Umar pernah lalu di hadapan orang-orang yang sedang menggali kubur Zainab binti Jahsy pada hari yang sangat panas. Umar menyuruh supaya dibina kemah di atas kubur tersebut bagi melindungi orang-orang yang menggali kubur tersebut daripada kepanasan cahaya matahari. Perbuatan itulah yang dikatakan membina binaan yang pertama di atas kubur yang dilakukan oleh Umar. Ia hanya bersifat sementara waktu sahaja. Okey. Dalam riwayat yang kedua pula, Sayyidina Umar membina kemah di atas kubur. Bukan kemah itu dijadikan sebagai tempat ibadat. Musim panas di Mekah ke Madinah ke kuat panas. Di zaman sekarang kita pun, zaman kita sekarang ni pun kadang-kadang membuat kemah sementara atas kubur. Bukan tujuan untuk beribadat di atas kubur, tak. Sebagai untuk berlindung diri daripada panas hujan ketika nak menguruskan jenazah. Lepas tu diubah balik. Bukan dijadikan sebagai suatu binaan yang kekal. Okey, terus. Terdapat riwayat yang menjelaskan satu helai kain dibentangkan di atas kubur tersebut. Suatu proses penggalian dilakukan dan Umar duduk di tepi kubur tersebut. Tujuan ia dilakukan juga untuk mengelakkan kepanasan cahaya matahari yang menimpa orang-orang yang menggali kubur tersebut. Hal tersebut boleh dilihat dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Yang ketiga, kisah Uthman bin Affan pernah membina kemah besar daripada bulu di atas kubur Al-Hakam bin Abi Al-As. Juga tidak boleh dijadikan hujah kerana 2 sebab, iaitu pertama, ia diriwayatkan oleh Al-Waqidi yang merupakan seorang yang bermasalah, dan kedua, ia dilakukan kerana mengelakkan cuaca yang panas kepada penggali kubur, sama juga dengan yang dilakukan Khalifah Umar bin Al-Khattab sebelum itu. Hal ini terdapat dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Yang keempat, kisah Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah membina kemah besar daripada bulu di atas kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Juga tidak boleh dijadikan hujah tentang keharusan membina binaan di atas kubur. Hal tersebut kerana kemah tersebut dibina untuk proses penggalian kubur sahaja dan bukan sebagai bangunan kekal di atas kubur. Ia hanya kekal selama 3 hari sahaja, selepas itu dibuang. Ia terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Asy-Syaibah dalam dalam Musannaf. Yang kelima, kisah Fatimah binti Al-Husain, isteri Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pernah meletakkan satu kubah di atas kubur Al-Hasan untuk satu tempoh tertentu dan kemudian dibuang. Tidak boleh dijadikan hujah yang boleh dipegang. Hal tersebut kerana kemah tersebut dibina dengan tujuan memudahkan penggali kubur menunaikan solat daripada apabila masa waktu ketika melakukan proses penggalian kubur tersebut. Ini dinyatakan oleh Al-Fastalani dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Yang keenam, kisah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyuruh dibina kemah besar daripada bulu di atas kubur saudaranya Abdul Rahman ketika beliau meninggal di Zi-Tuwa. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath. Tidak terdapat keterangan yang jelas kenapa Aisyah radhiyallahu anha menyuruh supaya dibina kemah tersebut. Tetapi yang jelas ialah ia telah dilihat oleh Abdullah bin Umar dan beliau meminta supaya dibuang kemah tersebut atas alasan bukan kemah tersebut yang dapat menolong si mati. Sebaliknya, yang dapat menolong si mati ialah amalannya. Tidak terdapat riwayat selepas itu yang menjelaskan Aisyah radhiyallahu anha membantah perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tersebut. Ini membuktikan bahawasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah itu adalah benar. Apalagi dalam hidup Aisyah radhiyallahu anha bukan orang yang suka mendiamkan diri apabila melihat kemungkaran berlaku di hadapan matanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa a'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.